mengambil ghanimah dalam waktu yang munasib. Kita ambil 5. 1/5 kepada pemerintah, 4/5 kepada pemerintah. Bila pasti dan roh satu menyebabkan banyak harta yang tak dialih ini lawan oleh itu. Terutamanya yang tuan dia mati atau melarikan diri. Ada tuan dia yang masuk itu. Tuan dia yang belum masuk Islam. Yang ada zimah. Yang ayat. Macam-macam nak buat. Kata Salman Al-Farisi. Bahawa orang sahabat yang lain. Dia beri pada bala tentera yang masuk. Jadi hak mereka. Saya tidak mahu kata tak boleh macam itu. Bagaimana dengan generasi yang akan datang? Bagaimana dengan para sahabat yang tak ada, yang tua, yang dulu, dan lain-lain. Dan Sayyidina Umar mengarahkan hal itu yang tak ada ini, tak dibagi. Menjadi milik, kalau zakat, dibagi secara zakat, bagi orang Islam. Yang tidak zakat, dia ambil hawa, yang jizyah, diberi kepada rakyat Islam dan bukan Islam. Dan harta yang banyak ini membolehkan kerajaan Islam memberi ilmuhan. Bukan saja pada fakir miskin, termasuklah kepada sahabat-sahabat yang dulu. Dan termasuklah kepada ahli zimah, orang bukan Islam yang sudah tua. Dia beri keuntungan. Inilah dia sifat negara berkebajikan yang dilaksanakan oleh Islam. Lebih amal, lebih awal daripada negara-negara modern. Khalifah Utsman bin Affan mengajukan azan 2 kali pada hari Jumaat kerana menghadapi kuat-kuat kerajaan umat Islam di zamannya. Sehingga lewat datang ke masjid. Beri juga tidakkan supaya mengambil unta yang kehilangan. Tidak menyanggah hadis yang melarang kerana kekurangan amanah di zamannya. Berbeza dengan zaman sebelum. Di sana ada hadis. Sebelum kamu kumpul kambing yang hilang, tangkap kami. Jaga dengan cari tuannya. Sebab aku buat tuannya dalam masa tempoh, boleh sebenarnya. Bila tuannya datang, sama ada yang halal, ataupun ganti kami. Kalau jumpa unta yang hilang, jangan ambil. Kerana unta ini binatang yang besar, boleh bawa diri dia. Ini ada habis. Zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Utsman mengalahkan kalau jumpa unta yang hilang pun, ambil juga. Cari tuan dia, sembelih. Bila tuan dia datang, juga halal ataupun ganti. Adakah Sayyidina Utsman menyanggah hadis? Tidak. Kerana hadis ini berkait dengan sebab yang tertentu. Sebabnya di zaman awal Islam, orang amanah. Zaman Sayyidina Utsman, sudah banyak orang yang baru masuk Islam. Mula sudah mulai lemah. Unta dia keluar. Unta dia keluar. Diambil oleh mereka 14 tahun jauh. Maka Sayyidina Utsman suruh unta juga diambil. Ini beza dengan zaman Umar dan Umar. Zaman sekarang dengan zaman unta. Kapal mereka kaki dia. Ali radhiyallahu anhu bertindak menjatuhkan hukuman membakar bunuhan sesat di zamannya. Agar mereka mempersetujukan hukum bunuh secara biasa dilakukan adalah kerana siasat syariah bagi mencapai maksud syariah mencegah kemungkaran itu. Bila Allah bersabar dan mengikut-mengikutnya, mendakwa Tuhan masuk dalam diri sendiri. Ini sudah sesat, sudah menjadi. Ada pengikut-pengikut sebenarnya mengarahnya. Bila murtad, jatuh hukum. Bila hukum bunuh, mereka ejek hukum bunuh. Prosedur kan? Bila prosedur sebenarnya kata, Inni qad ra'aitul amra munkara, ajadtu nari wa da'autu amra. Bila aku melihat kemungkaran yang besar sudah berlaku, aku perintahkan Allah mengambil aku. Waktu yang mereka yang mengajarkan. Ini tindakan yang dianggap sebagai tanah oleh dunia modern. Tetapi karena menurunkan hukum yang besar jahat, yang menganggap enak hukuman yang juga itu masuk dalam siasat syariah dan maqasid. Khalifah Umar bin Abdul Aziz melaksanakan konsep
adil bagi menangani masalah ekonomi, bukan dengan menaikkan cukai. Bila Gubernur dia tulis surat mengatakan bahawa hasil negara kuat, kurang hasil negara minta dia tambah peruntukan, ada pun tak ada peruntukan. Dia hantar surat. Kata Aziz, adil tak atau adil tak? Awak adil atau awak bicara? Bila berlaku adil, dengan sendiri menaikkan produktiviti hasil. Bila zalim, hasil banyak menjadi kurang. Hasil banyak jadi untung. Ini kita lihat dalam negara modern pada hari ini. Bila berlaku adil, semua negara akan sama. Orang akan rasa tanggungjawab bantu kerajaan. Beristihad setelah 8 bahagian zakat disempurnakan, sedangkan harta zakat masih banyak. 8 bahagian zakat. Dalam Quran ada 8 bahagian. Setelah dibagi 8 bahagian, masih ada lagi zakat yang belum. Lalu beliau beristihad supaya diberi kepada pemuda-pemuda yang tak mampu rumah tangga dan tak ada. Diberi zakat, ditambah bagian zakat, berakuakan kepada tujuan zakat yang membantu mereka dia memerlukan pertolongan, termasuk dalam masalah rumah tangga. Ini ijtihad umar dan kali berdasarkan demokrasi syariat, mengambil umum setelah hasil laut. Dalam masalah ini, zakat kalau pertanyaan supaya rumah yang ambil. Lain pada itu, tak ada zakat. Mengikut zakat ini. Kerana di Madinah ada semua dengan anggur. Abu Hanifah kata, bukan semua anggur pun sudah zakat juga. Ia adalah hadis. Tujuan zakat tidak diambil orang yang berada. Diberi pada manusia yang tak ada. Ini kerana zakat dan tujuan syarat. Termasuklah Umar bin Aziz beristihad hasil mutiara ramai pada mutiara harga dia mahal. Termasuklah hakikat. Bila sudah banyak paling pahala, maka dia ambil umum daripada hasil itu. Ini istihad Umar bin Aziz. Ada pendalam kita ini terkuranglah kepada pertimbangan kita dalam masalah ini. Dalam masyarakat Islam, lahir para ulama yang mujtahidin terjelas membawa mazhab masing-masing tanpa perpecahan umat, melahirkan kepada mujtahid mazhab. Mereka menghadirkan karya yang bernilai bagi memperkayakan ilmu Islam. Semuanya menjadi rodokan yang berkaedah kepada generasi umat. Sikap maqasid terhadap maqasid syariah. Bila ada maqasid syariah ini, maka lahir berbagai-bagai pahaman di kalangan umat Islam terhadap maqasid syariah. Di kalangan umat Islam ada 3 pandangan terhadap maqasid syariah. Satu, mereka yang menolak maqasid syariah, bahkan menolak qiyas dan lain-lain semua hukum. Mereka Al-Quran dan hadis hari. Kerana berkurang dengan zahir Al-Quran dan hadis. Mereka yang mendukung mazhab al-Zahiriyah. Fahaman ini bercanggah dengan hakikat hukum syariat dan pemahamannya sejak zaman Nabi SAW. Para sahabat dan tabi'in yang mengatakan kumpulan ini tidak mampu menerjemahkan Islam kepada pelaksanaannya yang benar dan boleh merosakkan imej Islam kerana tidak mampu menyelesaikan masalah yang tidak ada dalam tidak mampu melaksanakan kepada mazhab syariat Allah yang adil dan memberi rahmat syariat. Yang kedua, mereka yang beramal dengan maksud syariat semata-mata dengan uraian akal dan memilih cara mudah tanpa istiqamah dengan Islam sehingga meninggalkan yang saleh daripada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas yang nyata. Mereka inilah golongan sekularisme di kalangan umat Islam yang berpengaruh dengannya. Golongan coba berdalih dengan tidak beramal kepada hukum syara penuhnya dan melaksanakan Islam secara terpilih berasaskan keperluan duniawi tanpa Islam, serta mempertahankan pengaruh Barat dalam masyarakat Islam dengan dalil yang terangkat. Seperti Khalifah Umar meninggalkan hukum hudud tanpa melihat sebabnya kerana tidak mencukupi syarat. Kalangan ini ada yang membatalkan hukum ibadat yang wajib kerana sudah baik tanpa bila dah baik, tak payah tutup orang pun tak boleh baik. Ini golongan meninggalkan syarat. Kumpulan ini menjadi penyebab umat Islam terus dijaga kerana mengekalkan agenda penjajahan pemikiran yang mengatakan
Hidup mereka yang berpegang teguh dengan syariat Allah yang diingatkan dan menghayati maqasid syariat dengan mengetahui hikmah isbari hukum syariat Allah dan cara pelaksanaan dan pengurusannya yang meliputi perkara yang tidak tetapi tetap berada di bawah bidang kuasa syariat Allah yang maha luas ilmunya, maha adil dan bijaksana, serta menerjemahkan pelaksanaannya yang mencapai matlamat dan hikmah mencapai kebaikan dunia dan akhirat. Inilah pendekatan yang benar dan istiqamah melakukan islah dan tajdid, memimpin manusia dengan Islam, dengan kemampuan menyambung ajaran Islam yang berkekalan dan menghayati mukjizat Al-Quran yang berusaha. Syariat Islam yang dilaksanakan dengan tepat di zaman Islam bukan sahaja berjaya mengislamkan manusia, dalam arti yang sama mengislamkan ilmu daripada berbagai-bagai zaman dulu. Apabila dilaksanakan dengan betul, ilmu maksud syariat adalah kebiasaan yang bersih yang berajaran Islam yang sempurna, berasaskan akidah tauhid yang menegakkan kepercayaan kepada Allah dan menolak yang lain daripadanya, menyalahkan kesempurnaan Islam, merangkumi segala aspek, memandu kehidupan manusia tanpa sempadan bangsa, agama, tempat dan masa. Inilah perjuangan para Rasul alaihi wasallam di zaman masing-masing, sehingga kebenaran daripada Allah dapat ditegakkan, akal dapat dimanfaatkan, kebijaksanaannya yang sebenar dengan petunjuk Allah dan jahiliyah dapat dikalahkan. Firman Allah Taala, "Walladzina ijtanabu at-taghut an ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul busyra." Abashir ibad alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Dan orang-orang yang menjauhi taghut, yaitu setiap yang melampaui batas sempadan Allah, tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira. Sebab itu sampaikan berita itu kepada hamba-hamba-Ku yang mendengarkan perkataan lalu mengikut apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. InsyaAllah dengan perbincangan dapat alihkan persoalan timbulkan lebih menyempurnakan lagi perbincangan kita, dapat menampung kekurangan yang ada. Mudah-mudahan bermanfaat kepada Allah. Aku boleh ada Allah alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan diucapkan kepada Fadil Tuan Guru yang telah menerangkan satu tajuk yang sangat menarik berkaitan dengan maqasid syar'iyyah. Apa yang saya boleh simpulkan daripada perbincangan yang bagi Tuan Guru sebentar tadi? Itu pertamanya, kita pada hari ini memerlukan para fuqaha yang faham tentang politik pemerintahan Islam untuk melihat maqasid syar'iyyah, dan juga ahli politik yang faham faktor siasat. Fuqaha yang faham siasat, ahli politik, ahli siasat yang faham faktor. Dan inilah perintah yang ada pada parti Islam Indonesia PAS, insyaAllah, yang melayakkan kita untuk menjadi penraju bagi pemerintahan negara Indonesia ini, insyaAllah. Yang pertama. Yang kedua, perkara asas dalam maqasid syar'iyyah yang kita bahaskan, terutamanya perkara-perkara yang melibatkan daruriyat, 5 perkara asasi yang melibatkan hifzuddin, penjagaan agama, hifzun nafsi, penjagaan nyawa, hifzul mal, penjagaan harta, hifzul amal, penjagaan marwah, dan juga hifzul akal, penjagaan akal. Ini yang kita lihat pada hari ini gagal dijaga oleh kerajaan Barisan Nasional, dan mereka gagal untuk melihat keperluan maqasid syar'iyyah. Dan inilah keperluan kita sebagai gerakan Islam untuk terus memperjuangkan perkara ini, untuk melihat Islam berada di atas, insyaAllah. Saya dengar kisah yang berlaku pada seorang laki-laki yang datang dari jauh dari bumi Iraq, datang ke Madinah Al-Munawwarah, bertemu seorang ulama terkenal Imam Malik rahimahullah, semata-mata untuk bertanyakan hukum darah nyamuk. Lalu ditegaskan oleh Imam Malik,
Kamu datang dari jauh bertanya hukum darah jamak. Kamu lupa untuk bertanya hukum darah pusing yang telah ditumpahkan. Dan inilah yang berlaku pada hari ini perbincangan fikisan, berbicara tentang hukum pocok-pocok kadang-kadang hingga seluruh bicara hukum hakam berkaitan mereka yang dibicara ditahan tanpa bicara. Inilah perkara-perkara yang berlaku yang memerlukan bakti gerakan Islam untuk ke depan dalam perkara-perkara seumpama ini. Dan untuk seterusnya saya menjemput Al-Fadhil yang amat berhormat Datuk Seri Yusuf Haji Azizah untuk memulakan ulasan diminta oleh bukan di awal tadi dimulakan oleh Tuan Guru Ustaz Haji Said. Oleh beliau tidak menduga dengan kita berjemput Al-Fadhil pada tafadhal masykur.